Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam sesi PDPR untuk hari yang kedua pada minggu ini. Baiklah murid-murid, insya-Allah hari ini Ustazah akan mengajar kamu satu topik yang telah kita pelajari pada minggu lepas, iaitu solat yang sempurna. Solat yang sempurna. Okey, untuk makluman murid-murid, kamu boleh merujuk topik ini di dalam buku teks muka surat 86. Baik, walaupun kita dah belajar topik ini di dalam kelas, tapi yang Ustazah ajar kamu tu baru separuh. Ustazah tak ajar habis lagi. Jadi insya-Allah hari ini Ustazah akan habiskan topik ini. Baik, tanpa membuang masa, mari kita lihat slide yang seterusnya. Baiklah murid-murid, seperti biasa, Ustazah akan menyatakan objektif pembelajaran yang kamu akan dapat selepas kamu belajar topik ini. Yang pertama, kamu akan dapat mengetahui senarai 1 hingga 12 daripada perkara-perkara yang membatalkan solat dengan betul. Nampak banyak kan? Tapi sebenarnya sikit je. Okey, Ustazah dah terangkan dekat kelas separuh. Hari ini Ustazah akan terangkan lagi separuh. Tapi jangan risau, kerana kalau kamu lupa, Ustazah akan ajar daripada awal sampailah habis. Yang kedua, kamu juga akan dapat menyelesaikan 3 permasalahan daripada perkara yang membatalkan solat dengan betul. Nanti kita tengok satu persatu dan apakah solusi yang kita boleh buat kalau kita melakukan perkara-perkara yang membatalkan solat. Baik, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, baiklah murid-murid. Maafkan Ustazah. Okey, kamu nampak gambar yang pertama ini? Nampak ada simbol macam muzik keluar daripada poket lelaki yang buka mata tu. Boleh ke waktu kita sembahyang, kita lagi sembahyang berjemaah, kita tak silent phone? Kita biarkan je bunyi. Boleh ke? Batal tak solat kita? Nanti kita tengok. Okey. Yang kedua, gambar yang kedua ni. Kamu tengok, ada 4 orang remaja lelaki sedang solat berjemaah. Tapi kenapa yang belakang tu dia gelak-gelak? Boleh ke waktu sembahyang bergerong senda macam tu, bergelak-gelak macam tu? Nanti kita tengok juga boleh ke tidak. Seterusnya, yang ni gambar ni kita boleh nampak banyak perkara yang dia buat. Antaranya ada yang letak tangan kat pipi lah, ada yang sambil tengok jam, ada yang pandang kiri kanan, ada yang angkat tabir macam nak angkat tangan, ada yang menguap besar-besar macam tu. Boleh ke? Batal tak solat kita kalau kita melakukan perkara-perkara seperti yang ada di dalam gambar? Tak apa, mari kita lihat slide yang seterusnya. Untuk kamu tengok dan hayati bersama. Mari kita saksikan. Apa perkara-perkara yang membatalkan solat? Berikut adalah perkara-perkara yang membatalkan solat. Kawan-kawan akan ditemani dengan animasi yang sesuai untuk diberi pemahaman yang selanjutnya. 1. Bercakap dengan sengaja. Iman. Ya, Mak. 2. Melakukan perkara yang tiada dalam rukun solat. Ambil gambar dia. 3. Datang hadas kecil atau besar. Keren. 4. Ada najis pada badan atau pakaian. 5. Terbuka aurat dengan sengaja. Alamak, suara koyak terletup pula. 6. Mengubah niat. Ke solat asar lah. 7. Dada membelakangkan kiblat. Betul ke kiblat ni? 8. Makan walaupun sedikit. 9. Minum dengan sengaja. Hausnya. 10. Menangis atau ketawa hingga keluar suara. Wah. Dah tengok gambar yang tadi tu? Jadi murid-murid, itu hanyalah dah berikanlah bayangan awal apakah perkara-perkara yang boleh membatalkan solat. Okey, sekiranya kamu masih tidak faham berkenaan
meninggalkan rukun apa? Meninggalkan rukun solat. Contoh, orang tu tengok ada 2 orang kan. Sepatutnya yang tengah berdiri tu sepatutnya dia sujud. Tapi dia tak nak sujud. Dia tinggalkan dia sujud, dia nak diri je. Dia tak rukuk, dia tak sujud. So, secara tidak langsung automatiknya solat dia juga terbatal dan tidak sah. Yang ketiga, terkena najis pada badan atau pakaian atau tempat solat. Najis ni tak kisahlah dia datang dalam bentuk apa, tai ke, air kencing ke, darah ke, nanah ke. Kalau melekat dekat baju ke, dekat badan kita ke, contoh kat tangan kita ada darah ke, ataupun dekat tempat kita nak solat tu ada tai ke, tak boleh. Okey, kita tak sah lah kalau kita solat dengan keadaan macam tu. Okey, jadi kena, sebab tu orang kata nak solat kena bersih. Sebab kata hadis, an-nazafatu minal iman, kebersihan itu separuh dan sebahagian daripada iman. Baik, yang keempat ini ialah terbuka aurat dengan sengaja. Tengok, itu dia bagi gambar perempuan pakai telekung tapi nampak kaki. Tak boleh. Dia bukannya tak sengaja. Dia sengaja nampakkan kaki dia. Mungkin sebab panas ke kan. Sebab tu kalau nak pakai telekung, kalau kita yang dewasa ni janganlah pakai telekung adik-adik. Pakailah telekung saiz kita, saiz dewasa ke, saiz kanak-kanak ke. Ikut ketinggian kita. Okey? Jangan semata-mata tengah dah semayang lama, rasa panaslah kaki ni. Tarik sikit. Kain tu angkatlah sikit biar angin masuk. So tak boleh terbatallah solat kamu. Yang kelima, makan atau minum. Jadi minum jaranglah Ustazah nampak. Tapi kalau makan tu selalu Ustazah nampak. Dia makan, dia letak gula-gula dalam mulut dia. Lepas tu sambil imam tu baca surah Al-Fatihah, lepas dia punya sambil dia berdiri nak solat tu kan. Tak boleh. Sebab tu lah ada juga yang menyatakan kalau nak solat kena bomoh dulu. Lagi-lagi lepas makan. Maksudnya apa? Kalau awak dah jadi sembahyang, lepas tu awak makan, lepas tu awak nak solat, sebelum solat tu kena bomoh dulu. Buang segala makanan yang ada dekat dalam mulut tu. Pastikan mulut juga berada dalam keadaan bersih. Baik, poin yang keenam, ketawa sehingga terkeluar suara. Nampak bersungguh abang yang baju coklat tu gelak. Tak boleh ya, kerana akan mengganggu jemaah lain untuk solat. Dan memang tak boleh pun berdosa sekiranya kamu tengah solat, kamu ketawa. Dahlah ketawa sampai terkeluar suara pula tu. Tak boleh. Kalau tak nampak gigi, senyum tak nampak gigi, kita boleh, orang kata apa, tak batal lagi lah solat awak. Tapi awak dah nampak gigi, keluar pula bunyi bila ketawa, automatik solat kamu juga akan terbatal. Baik, yang ketujuh, hilang ingatan kerana gila atau pitam. Awak tak ingat, awak rasa pitam, tapi awak nak solat. Awak pun tak tahu waktu tu awak solat apa. Awak tengok orang solat, awak pun solat. Dalam keadaan awak punya fikiran itu tidak waras. So, terbatal juga solat kamu. Sebab syarat nak solat ialah kena berakal. Berakal maksudnya apa? Berfikiran waras, tidak bercelaru, tidak gila, maupun pitam. Tak ada kan awak tengok orang pingsan, dia bangun-bangun terus solat, tak ada. Dia mesti macam, apa yang jadi dekat saya ni? Kenapa saya pingsan? Tu contoh orang yang pingsan lah. Ataupun ada awak tengok orang gila dekat tepi jalan ke, tiba-tiba dia solat. Dia solat di waktu orang tak solat. Tu dia akan membatalkan juga solatnya. Yang ke-8, berpaling dada dari arah kiblat. Contoh, awak semayang, lepas tu awak was-was, betul ke ni kiblat aku ni ke sana, ke dekat sini, ke dekat tingkap. Ataupun awak tengok ada insiden dekat luar tingkap, awak pun tengok terus, kepala awak terus berpaling. Secara automatik bila kepala awak dah berpaling ke arah lain, dada awak akan ikut tau, walaupun sikit, walaupun awak gerak sikit, tapi tetap juga boleh membatalkan solat. Yang ke-9, berubah niat, yakni ubah waktu atau jenis solat. Awak solat tapi awak tengah solat tahu awak keliru. Sekarang subuh ke asar, aku tadi niat subuh ke niat asar, sudah tak ingat. Itu pun boleh membatalkan solat. Sebab tu bila nak solat kena yakin dah masuk waktu solat. Bukan awak sembahyang subuh tengah hari. Bila awak sedang sembahyang tengah hari, awak pun niat subuh, betul ke? Tak betul lah, sebab memang dah confirm dah batal solatnya. Melainkan awak tak solat subuh, awak nak kodok, tu lain. Yang ke-10, berhadas. Tak kira lah hadas kecil atau besar. Kalau kita tengok gambar tersebut, pemuda itu atau lelaki itu telah pun kentut. Kentut ni secara sengaja ke atau tak sengaja ke, time solat memang akan automatik terbatal solat. Bila kentut ni dan terbatal solat, nak buat apa? Takkan nak meneruskan solat, tak boleh kan? Awak bangun, ambil wuduk semula dan solat semula. Yang ke-11, murtad. Apakah maksud murtad? Murtad ini adalah orang yang keluar daripada agama Islam. Okey, kalau dia murtad tapi kita tak solat, apa hukum dia? Berdosa besar. Sebab apa? Dah lah
biasanya tangan lah. Kita angkat takbir Allahu Akbar. Lepas tu tangan kita mulalah garuk-garuk badan, garuk-garuk. Lepas tu lengan pula gatal, apa garuk. 3 kali berturut-turut, dia jadi batal. Bila dah batal kita buat apa? Kita nak ambil solat air sembahyang semula dan solat semula. Okey? Tapi anggota-anggota yang besar sajalah, melibatkan kepala, badan, tangan dan kaki. Kalau rambut bergerak tu taklah. Sebab rambut tu mungkin bergerak disebabkan angin. Jangan pula rambut ni bergerak-gerak ni dah batal ke solat aku ni. Tak. Rambut tak terlibat hanya anggota-anggota yang besar saja. Kalau kepala bergerak ke, badan bergerak ke, pusing kiri kanan 3 kali, tangan pun sibuk nak garuk juga 3 kali berturut, kaki pun dah lekuk berdiri dia nak joget-joget sambil sembahyang, tu memang automatik terbatal juga solat kamu. Habislah untuk video itu. Saya harap kamu dapatlah sesuatu daripada apa yang kamu pelajari hari ini. Okey, kamu dah tahu 12 perkara yang batalkan solat, dan kamu juga tahu apakah penyelesaian yang boleh dibuat sekiranya kamu melakukan salah satu daripada perkara-perkara yang membatalkan solat. Okey, saya refresh balik untuk 3 masalah yang kamu boleh selesaikan. Yang pertama, Ustazah pilih secara random je. Yang pertama, sekiranya kamu menggerakkan anggota badan kamu melebihi 3 kali berturut-turut, kamu kena berwuduk semula dan solat semula dari awal. Yang kedua, murtad. Okey, sekiranya murtad, kamu tidak boleh mengambil air sembahyang dan solat seperti biasa. Tak, kamu kena mengucapkan 2 kalimah syahadah yang dimasuk semula ke dalam Islam dan berwuduk dan juga teruskan solat seperti biasa. Itu untuk orang yang murtad. Yang ketiga, kita ambil permasalahan makan dan minum dengan sengaja. Okey, kalau kamu makan atau minum ketika solat, sama juga dah membatalkan solat dan kena berkumur, ambil